صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati, yang dihormati sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita meneruskan pembelajaran kita daripada Al-Quran, di mana pada hari ini kita mendalami halaman terakhir daripada juzuk pertama. Subhanallah, ya, kita selesai Ustaz ya. Bukan selesai apa, tetapi maksudnya permulaan juzuk pertama kita dalami pada hari ini, insya-Allah. Penutup kepada juzuk pertama, kita nak masuk pada juzuk kedua pada hari esok, insya-Allah. Jadi kita nak tengok kepada apakah isi kandungannya. Tapi sebelum itu kita ada satu pengumuman khas ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, penonton My Quran Time, pada hari ini kita ingin mengumumkan salam takziah atas kehilangan sahabah Al-Quran kita, iaitu Ustazah Nur Hayati Musa, yang merupakan adik kepada pendakwah yang terkenal kita, Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa. So satu kehilangan buat sahabat Al-Quran. Sama-sama kita doakan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Moga-moga Allah Taala tempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Dan ialah saya secara peribadi juga mengenali sedikit sebanyak tentang Ustazah almarhumah Ustazah Nur Hayati Musa, seorang yang sangat baik, seorang yang sangat tawaduk dan merupakan sahabat kita, dan amat komited dalam membangunkan rumah ngaji di Negeri Sembilan, Ustaz ya. Jadi kita doakan Allah ampunkan, Allah beri rahmah kepada Allah yarham ya. Moga-moga Allah memberikan lebih lagi kasih sayang ya, dan kita juga akan menjejak kepada Ustazah insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan teruskan dengan memulakan perkongsian kita pada hari ini, Ustaz ya, dengan Ummul Quran. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka kepada mushaf, kepada smart Quran ya, muat turun, dan boleh kongsikan, share. Yang berada di Facebook, share, beri peluang kepada lebih ramai lagi untuk kita sama-sama dapat manfaat. Jadi mari sama-sama. Sila Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah bacaan Ummul Quran sebentar tadi Ustaznya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya doa yang wajib kita baca pada setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan inilah yang kita baca daripada surah Al-Baqarah pada juz yang pertama ini, di mana kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, yang berjaya ya, yang berjaya, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang disesatkan. Dan
Allah ceritakan Bani Israel ini adalah satu kumpulan yang diberikan hidayah kerana Allah nak jaga pastikan semua makhluk kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hidayah itu Ustaz ya tidak diendahkan, dipermain-mainkan, dan pelbagai cerita daripada halaman 7 hingga 19 itu cerita pasal Bani Israel disambung kisah Nabi Ibrahim yang kita akan lihat pada hari ini menutup kepada juz pertama kita. Jadi mari kita sama-sama melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 21. Bermula daripada ayat yang ke-135 kita akan melihat kepada bantahan di atas dakwaan umat Yahudi ya, bahawa mereka menganut agama Nabi Ibrahim. Dia kata bahawa mereka pengikut Israel ya, Nabi Yakub, padahal sebenarnya berlainan langsung ya. Dan kemudian Allah menceritakan pada ayat 138 bagaimanakah yang dinamakan sebagai celupan iman, celupan daripada Allah SWT. Apa maksud sibghatallah, ayat yang dibacakan awal tadi Ustaz ya, yang kita akan bincangkan, dan pengaruhnya dalam jiwa serta kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah sinopsis apa yang kita akan belajar bersama daripada halaman ke-21. Jom sama-sama bagi tuan-tuan yang berada di rumah Ustaz ya, kita akan mulakan bacaan daripada ayat 135 hingga 137. Dan di dalam bahagian pertama ini kita akan melihat bahawa orang Yahudi, orang Nasrani, dia kata jomlah masuk agama Yahudi. Kan, jomlah masuk agama Nasrani. Mereka ni awal-awal dah cakap dah Yahudi ni tak ada apa-apa. Orang Nasrani cakap. Orang Nasrani cakap pada Yahudi, Yahudi ni tak ada apa-apa. Tapi bila mereka bercakap pada Islam, orang Islam, dia kata jomlah masuk sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Awal-awal dia dah cakap sesama mereka salah, tapi untuk dia bercakap dengan orang Islam, dia boleh pula bergabung untuk menyerang kepada orang Islam. Jadi mari sama-sama Ustaz, tuan-tuan yang di rumah, ayat 135. Baik, sama-sama kita semua sahabat Al-Quran, kita bergabung jam ke-12 ini untuk kita meneruskan bahagian juzuk terakhir, juzuk pertama pada ayat 135 hingga 137. Baik, ya. Okay, sama-sama kita mendengar bacaan terlebih dahulu bagaimana kedengkian orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam, yang mana kita mesti kena sedar di sana ada orang-orang yang dengki kepada kita umat Islam, yang nak mengeluarkan kita daripada Islam. Maka kita kena sedarlah perangkap-perangkap mereka, maka Al-Quran lah yang akan menyedarkan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 135 hingga 137 ini menceritakan Ustaznya bagaimana penutup bagi juz yang pertama ini tentang orang Yahudi menyatakan kepada orang-orang Islam ya di Madinah itu, masuklah agama Yahudi, nanti tahtadu, kamu akan diberi hidayah. Dan orang Nasrani ini juga menyatakan, jomlah masuk agama Nasrani, agama Kristian, kerana apa? Nanti kamu akan dapat hidayah. Dan itulah yang kita doa, ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Kita nak hidayah, maka orang Yahudi, orang Nasrani dia mengajak Ustaz ya. Dia mengajak, tapi kita dah tahu dah bahawa sebenarnya dalam ayat-ayat sebelum ini orang Yahudi kata orang Nasrani ni tak ada apa-apa, dan orang Nasrani cakap pada orang Yahudi ni tak ada apa-apa. Jadi sesama mereka bermusuh, tetapi bila mereka bercakap dengan orang Islam, mereka bersatu Ustaz ya, untuk menghancurkan kebaikan kebenaran yang ada. Jadi apakah balasan jawapan kepada mereka? Allah membawakan jawapannya, bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah yang betulnya bahkan kami mengikuti millah Ibrahim. Jawab tadi. Jawab balik ya, kena jawab. Allah ajarkan kepada kita untuk apa? Kerana apa maksud millah Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim yang lurus dalam kebenaran. Ya, lurus itu maksudnya dia membawa kita kepada kebaikan, ia membawa kita kepada ketenangan ya, berbanding dengan orang Yahudi, orang Nasrani ini, agama itu mempunyai banyak kecelaruan ya, dia mengutamakan hawa nafsu sendiri, malah dia telah diubah-ubah oleh imam-imam mereka ya, yang perlu kita beri perhatian. Jadi di hujung itu Allah menyatakan wama kana minal musyrikin. Perkataan ma itu amat penting untuk kita beri perhatian. Apa maksud ma? Dia berbeza sikit Ustaz ya. Dia ada laisa, tidak juga. Lan, tidak pada masa akan datang. La, tidak. Tapi bila ma, dia bukan sekadar kata tidak, tetapi dia kalau diterjemahkan dalam Quran Amazing ni, dan bukan. Mengapa ada perkataan bukan? Pasal nak menyatakan, mereka ni menyatakan bahawa Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang ada elemen syirik kepada Tuhan. Dia ada mencampur-campurkan ya. Kalau kita tengok dalam kitab Bible yang telah diubah-ubah ni, siap nabi-nabi ni dia boleh bergaduh-gaduh pula tu. Malaikat pun bergaduh-gaduh ya. Tetapi sebenarnya jawapannya wama kana minal musyrikin, tidak ya. Bila kita mengamalkan agama daripada Nabi Ibrahim sampai pada Nabi Muhammad ini, sebenarnya tidak ada syirik kepada Allah SWT. Salah satunya yang mereka claim Ustaz ya, bila Nabi Ibrahim kan ada tengok matahari, bulan yang kata tu kan, mereka kata itulah bukti bahawa Nabi Ibrahim ini ada unsur-unsur pagan, menyembah kepada matahari dan bulan. Digunakan juga hujah daripada Al-Quran. Tapi sebenarnya nanti kita akan tengok rupa-rupanya itu adalah penghujahan Nabi Ibrahim akan sampai pada ayat akan sampai ya tuan-tuan ya. Baik, itu ayat 135. Ayat 136 menyambung lagi dengan lebih tepat ya, bagaimana kita beriman, iaitu katakanlah kami beriman, dan kata ini bukan sekadar qul tapi qulu ya, maksudnya kita ramai-ramai perlu bersatu. Tuan-tuan yang berada di rumah, kita kena kuatkan. Bila cakap dalam Al-Quran ini, bila ada perkataan qul ataupun qulu, maksudnya itu adalah untuk meneguhkan hati kita. Ya, dalam bahasa Inggerisnya affirmation, maksudnya peneguhan. Pasal bila kita tak teguhkan perkara ini, hati kita akan jadi lemah dalam perkara-perkara yang Allah sampaikan. Apa kesan lemah? Kita mungkin mudah untuk diserapi dengan syirik kepada Allah, dan kesan syirik ini akan menyebabkan kezaliman, menyebabkan kita akan stres dalam hidup kita bila qul ataupun qulu ini tidak dikuatkan. Jadi apakah yang perlu kita kuatkan pada ayat 136? Amanna billah, kami beriman pada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbaq ya. Nabi-nabi ini
ya. Dan asbat ini maksudnya apa? Anak cucu Nabi Yakub. Jadi sebenarnya kita ni ada susur galur. Kita maksudnya kita baca Quran ni kita ada susur galur sampailah kepada Nabi Ibrahim, la nufarriq. Kami ini tidak membeza-bezakan. Ada istilah lain ustaz ya, iaitu fadal. Ya, dalam al-Quran memang Nabi Muhammad diberi kurnia berbeza dengan Nabi Musa. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah, itu fadal. Tetapi dari segi nufarriq ini kami tidak, bukan membezakan dari segi kurnia, tapi ambil Nabi Musa tolak Nabi Muhammad, ambil Nabi Muhammad tolak Nabi Isa, tak. Kita tidak berbuat demikian. Baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami ini menyerah kepada Allah lahu, betul-betul tauhid, betul-betul hanya kerana Allah. Dalam kes kita lah ustaz ya, kadang-kadang orang berislam ini hanya kalau dapat duit sumbangan, mengaku Islam kan. Yalah kalau waktu Ramadan ke, kalau mengaku Islam tu mudah sikit dapat zakat contohnya. Perkara itu yang perlu kita baiki, ataupun kita mengaku Islam hanya pada waktu-waktu tertentu je ya. Padahal sebenarnya wa nahnu lahu muslimun itu, lahu itu perkataan yang menceritakan kita perlu esakan Allah ketika kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik diteruskan lagi, Allah sambung lagi ya. Apa kesan kalau katakan kita beriman? Ini maksudnya Allah yang melindungi, yang backup kita ustaz. Pada ayat apa? Ayat 137. Kalau boleh ustaz kongsikan sikit sekali lagi bacaan ayat 137. Tuan-tuan ikuti, beri perhatian pada perkataan faqadih tadau ya, pasal di situ bercakap tentang hidayah yang memang kita perlukan pada setiap hari. Ini Allah yang beritahu ini orang yang diberi hidayah. Siapa? Jom kita baca sekali lagi. Jom kita baca sekali lagi macam mana al-Quran menyedarkan kita daripada lamunan. Kadang-kadang kita lupa keislaman kita, kita bimbang bagaimanakah keislaman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala bersihkan hati kita. Ayat 137 kita ulang sekali lagi, kita pasakkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mendapat penyelesaian yang betul insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Sadaqallahul azim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana kamu beriman, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau wahai Muhammad dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Allah beritahu di sini kepada kita, jika mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu beriman sebagaimana kamu beriman, ya, jadi Allah yang buat pengakuan, ya, kalau ikut pada orang Islam garanti baik, ya. Cuma yang pentingnya ialah apa? Jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman, macam mana kita nak tahu iman kita ni betul atau tidak? Rujuk balik kepada ayat sebelumnya sebentar tadi, iaitu apa? Kita beriman pada Allah, kita beriman pada kitab-kitab diturunkan pada kita, dan juga kepada kitab-kitab yang sebelum ini. Wa ma utiya Musa wa Isa, di situ Nabi Musa, Nabi Isa dan juga nabi-nabi daripada Allah kita terima semuanya. Jadi program My Quran Time ini, tuan-tuan ambil masa untuk belajar Al-Quran, sebenarnya ia adalah kesinambungan legasi Nabi Ibrahim yang kita bincang pada halaman semalam ustaz ya. Bercakap tentang Nabi Ibrahim ini berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik, ayat 129. Tilawah yang diminta oleh Nabi Ibrahim, tilawah, taklim dan juga tazkiyah. Tapi Allah respon, bagi tilawah, bagi tazkiyah dulu. Kena bersihkan dulu diri, barulah Allah akan tambah lagi ilmu kita daripada kitab dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kalau tak bersih hati kita ustaz ya,
Quran ini dia adalah cahaya dan ia penting untuk disinari daripada hati yang bercahaya tersebut, ya. Dan ustaz baca sebentar tadi bercakap tentang fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw. Jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka berada dalam keadaan shiqaq, dalam keadaan yang tak selesa kepada orang Islam, mereka akan bermusuh. Jadi Allah bongkar perkara ini, nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah kalau kita amalkan iman betul-betul, kita geng dengan orang beriman. Tapi kalau katakan kita ni kata beriman, ya, satu sudah pastilah orang Yahudi, Nasrani dia bermusuh dengan orang Islam. Tapi kalau sesama Islam bermusuh, ustaz, itu ada clue sebenarnya bahawa salah seorang daripadanya atau mungkin dua-duanya ada masalah iman. Itu sebagai peringatan kepada kita. Kerana apa? Kerana kita bercakap orang membaca Al-Quran, kita lama, ustaz, ya. Sejak 1924 kejatuhan Islam, 100 tahun kita dah lebih dah ini. Maksudnya ramai orang baca Al-Quran tapi ada orang yang bermusuh sesama sendiri. Dekat masjid bermusuh, kan? Dalam rumah pun bermusuh, ya, dekat tempat kerja bermusuh, antara negara Islam pun bermusuh. Jadi mungkin ada yang tertanya, mengapa jadi begini? Padahal sana Qurannya sama dengan sana. Rupa-rupanya kat sini ada jawapan. Bahawa yang paling bermusuh kepada orang Islam adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati pasal mereka nak ikut cara mereka. Tetapi kita tak nak sampai orang Islam sendiri yang bermusuh. Pasal apa? Pasal dia rasakan saya punya Islam lebih betul daripada Islam awak. Dan Islam awak ni sesat, masuk neraka apa sebagainya. Padahal sebenarnya kalau ada kesilapan, itulah yang kita perlu ajak seperti mana Nabi. Dan disambung tadi, fasayakfikahumullah. Panjang dia punya satu perkataan ni, ustaz, ya. Tapi nak ceritanya kat situ ada fa, ya, ada sa, yakfikahumullah. Maksudnya apa? Allah akan bagi masa mencukupkan kamu terhadap mereka. Apa maksudnya? Walaupun ada orang Yahudi kata orang Islam ni mundur zaman sekarang, ustaz, ya, orang cakap orang Islam ni tak ada apa, ikutlah kepada Kristian, lebih elegan, lebih menarik. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu Allah cakap cukuplah, Allah akan mencukupkan kamu terhadap mereka. Maksudnya Allah akan bantu. Allah akan beri pertolongan. Dan zaman ini kita, tuan-tuan yang membaca Al-Quran, yang berada pada My Quran Time, kena beritahu kepada anak-anak. Pasal dengan perkataan ini dia membina identiti, ustaz. Identiti Muslim, ya. Kadang-kadang, ustaz, ya, bila meeting di tempat pejabat, campur yang beragama Islam tak beragama Islam, kadang-kadang nak pergi ambil air sembahyang, nak pergi sembahyang, dia rasa macam nak berhenti meeting ke, nak minta ke, dia rasa macam inferiority complex. Dia rasa macam tak yakin untuk buat kebaikan tersebut. Padahal sebenarnya Allah cakap, kalau kita betul-betul beriman, Allah akan cukupkan. Malah kita mempunyai keyakinan yang baik dalam keadaan kita masih menunjukkan kasih sayang. Tak adalah kita kata because awak bukan Islam, saya Islam, awak ni hina, bukan. Tapi tak adalah sampai kita rasa macam rendah diri, tak yakin, kerana ketidakyakinan itu ada kaitan dengan keimanan yang sebentar tadi. Kita tak berapa solid, tidak berapa mantap di situ. Dan di hujung itu Allah menyatakan wa huwas samiul alim pada ayat 137, dan dialah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Siapakah yang mendengar? Allah. Yang mengetahui? Allah. Ceritanya apa? Kalau kita mengadu, zaman Nabi ini, Nabi mengadu betapa payahnya mereka ini cuba melawan, cuba membawakan ideologi pelbagai. Allah dengar. Dan kalau kita tak bercakap, Nabi tak bercakap, tak berdoa, sebenarnya Allah mengetahui apakah keperluan untuk kita. Yang pentingnya bila kita beriman, tuan-tuan, kita sentiasa ada backup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya pada hari ini kita nak melihat kepada perkataan yang kita nak ambil daripada halaman 21. Mari sama-sama kita saksikan perkataan hari ini, iaitu perkataan kana. Ya, kana. Simple, mudah saja perkataan ini, iaitu biasanya orang cakap kana ni adalah. Ya, adalah berulang 1390 di dalam Al-Quran. Tetapi walaupun nampak ringkas, ustaz, ya, dia kalau diletakkan dalam bentuk past tense, ya, dalam madhi ataupun mudhari', dia jadi perkara yang berbeza. Contohnya kalau kita tengok dalam ayat yang ke-135, kana itu digunakan dalam bentuk jamak, ya, kunu, ya. Mereka bercakap bahawa jadilah hudan au nasara. Maksudnya ialah
ada proses yang berlaku. Mereka akan buat proses itu untuk mengyahudikan, menasranikan. Dalam hadis Ustaz mungkin kita pernah baca yang setiap anak lahir dalam fitrah. Ustaz boleh komen sikit tak? Anak lahir dalam fitrah, siapa yang meyahudikan, menasranikan? Abawahu. Masya-Allah, Ya. ibu bapa. Dan macam mana ia boleh berlaku? Ialah tak semestinya kita kena bawa Yahudi itu masuk dalam rumah. Oh, okey. Macam mana kita boleh membawa elemen itu? Kadang-kadang elemennya Ustaz TV. Yang tuan-tuan tengah tengok sekarang ini Quran Time, insya-Allah harapnya Allah terima ini membawa kepada Islam. Tetapi kadang-kadang daripada TV, daripada smartphone, daripada internet, elemen-elemen itu elemen Yahudi Nasrani itu masuk. Serangan pemikiran. Itu sebabnya bercakap bila tengok perkataan kuno itu bukan sekadar jadilah kamu okey, jadi bukan sekadar itu. Mereka akan buat pelbagai kaedah untuk menasranikan ataupun meyahudikan. Bagaimana kita nak menguruskan perkara ini? Itulah sebabnya mengapa tadi kita kena selalu bina iman kita dalam kehidupan kita seharian, Ustaz, ya. Dan kita akan menyambung nanti bagaimana nak memastikan dalam diri kita ini betul-betul mantap, ya. Kalau hari ini mantap, esok masih mantap. Dan ketika kita dah anak kita mungkin 10-20 tahun jauh daripada ibu ayah masih lagi mantap, kita ikuti jawapannya pada ayat 138. Bukan sekarang Ustaz, kita berhenti sebentar, kita menyambung kembali My Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mendalami pada halaman yang akhir, pada juzuk yang pertama, halaman yang ke-21. Sebentar tadi kita mendalami kepada ayat 135 hingga ayat 137. Kita melihat bagaimanakah untuk kita tetap teguh di kala orang-orang Yahudi Nasrani ingin memastikan orang Islam kembali kepada agama mereka, dan mereka bukan sekadar bercakap secara individual tetapi mereka hadir dengan pelbagai program, dengan pelbagai acara yang ibu ayah yang berada di rumah kita kena peka pada perkara ini, dan kita perlu kuatkan keimanan kepada Al-Quran ini. Kita ingin belajar elemen tajwid pada hari ini bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran. Sebelum kita masuk segmen tajwid, saya menjemput pada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk bergabung di platform rasmi kita, sebagaimana yang boleh kita saksikan di slide di skrin. So sama-sama kita boleh share nota-nota, kita share nasihat dan pandangan untuk kita mengetahui tentang info-info terkini tentang rancangan kita My Quran Time ini, insya-Allah. Baik, untuk segmen tajwid, insya-Allah pada hari ini kita nak membicarakan sambungan semalam tentang 3 kategori pembaca Al-Quran. Iaitu yang pertama kita telah terangkan, yang pertama iaitu muhsinun ma'jur, orang yang baca Al-Quran bertepatan dengan hukum tajwid, maka dia mendapat pahala sebagaimana apa yang dibaca. Pada hari ini kita nak terang tentang kategori yang kedua, iaitu musiun ma'jur. Apa yang dimaksud dengan musiun ma'jur? Iaitu orang yang membaca Al-Quran tidak bertepatan dengan hukum tajwid, tetapi ada tapi kat situ, terus belajar dan berusaha memperbaiki bacaannya. Mungkin bacaan dia ada kurang sedikit, hunnahnya tak tepat, mungkin dia punya kadar harakat panjangnya tidak begitu mencukupi, ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukannya, tetapi dia berazam nak belajar. Dalam keadaan dia nak belajar dan memperbaiki bacaan, dia mencari guru pula untuk membetulkan bacaannya, maka dia tetap mendapat pahala insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebut golongan yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, susah baca Al-Quran, tersekat-sekat, mengangkat-angkat mungkin, dan wa huwa alaihi syaqqun, rasa payah bacaan itu. Kata Nabi SAW, dia mendapat lahu ajran, dia mendapat 2 pahala pula. Ini satu galakan, motivasi yang Nabi beri kepada kita. Jangan kita rasa aku tak boleh baca Quran, takut salah, lalu tak baca Quran. Jangan. Quran kita kena belajar dan berusaha dan berazam, aku nak baca Al-Quran sehingga aku dapat baca Al-Quran dengan baik. Maka Nabi tak tinggal kita dapat 2 pahala. Kata para ulama, pahala dia bersusah payah baca Al-Quran, salah dia tetap ulang dan sebagainya, dan pahala dia membaca Al-Quran. Moga-moga kita terus bersemangat
membaca Al-Quran. Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang bagaimana membaca Al-Quran yang mendapat majur tadi Ustaz ya, mendapat ajar, mendapat ganjaran dengan mengikut kepada peraturan sebagaimana kita tengok kepada ayat 136 sebentar tadi, bila kita percaya, beriman, wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim. Ilaina itu Quran ya, maksudnya kita perlulah jaga hak-haknya dan itu akan menguatkan keimanan bila tuan-tuan bersungguh-sungguh, walaupun yang istilah ustaz tadi apa ya, wayatatak tadi ya, okey, walaupun terhenjut tetapi itulah tanda kesungguhan dan Allah tidak akan kecewakan kita. Benar. Allah akan kuatkan iman dan kita akan jadi keluarga yang yakin, tidak mudah dipengaruhi oleh elemen Yahudi ataupun Nasrani sebagaimana yang kita belajar sebentar tadi. Kita ingin menyambung pada ayat 138 ya, ayat 138 ini amat penting kita faham Ustaz ya, sebagai perjuangan iman kita. Ia adalah sibghatullah, ia adalah celupan Allah. Kita baca dahulu ayat 138 hingga 141, kemudian kita akan melihat lebih lagi halaman ini. Sebenarnya kita perlu ada hujah yang kuat untuk menyatakan Islam yang kita ada ini adalah benar dan kita yakin. Jangan apa istilahnya Ustaz, jangan yakin tak yakin, rasa yalah kita ni betul, kalau betul tak. Allah mengajarkan kepada kita. Jom Ustaz kita baca. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton Al-Quran. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran yang di seluruh dunia telah sedang menyaksikan My Quran Time di seluruh negara, dan juga saya lihat banyak rakan-rakan kita daripada Singapura yang meletakkan bendera dekat kita punya live itu. Terima kasih. Antaranya Salma Hassan, antaranya Latifah binti Harun dan Ninda Nia yang sentiasa bersama-sama dengan My Quran Time. Moga-moga kita pakat sama-sama share. Mudah-mudahan kita juga menjadi asbab mereka di luar sana untuk mendekat akan Al-Quranul Karim. Kita nak baca ayat yang Ustaz Fazrul sebut tadi, 138 hingga 141. Ya. 138 kita dah ulang banyak kali. Daripada awal tadi kita ulang. Ayat yang begitu power Ustaz. Power. InsyaAllah kita nantikan bagaimana dia sebut sebagai celupan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan celupan itu masuk dalam hati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim pada ayat 138, sibrah Allah, siapakah yang lebih baik sibrah celupannya daripada Allah dan kepadanya lah kami menyembah. Bila cakap tentang celupan Ustaz, mudah ceritanya kita tengok baju je lah Ustaz. Kan? Baju dia asalnya warna putih ataupun baju Ustaz asalnya warna putih benang, tetapi bila dicelup itu nampak wah cantik. Ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, baju yang cantik yang dipakai sekarang itu asalnya putih, tapi bila dicelup kalau celup betul-betul jadi cantik lah Ustaz. Tapi kalau celup macam tu je, celup buka cuma camping lah, yang ini jadi warna hijau sikit ini apa sebagainya, maka itu adalah celupan yang tidak baik. Dan kalau kita melihat pada Al-Qurtubi dan Baghawi menyebutkan bahawa sibrah hanya sebatas sebagai majaz, sebagai perumpamaan, tapi kesannya itu ya, celupan agama Allah itu nampak dalam diri orang yang beragama sebagaimana bekas celupan warna yang nampak pada pakaian. Macam tadilah, maksudnya bila nampak tu wah cantik. Bagi tuan-tuan yang ada celupan Allah, melihat kepada panduan daripada Al-Quran ini, kesannya apa? Ia bukan sekadar baca Al-Quran, tetapi ia akan terjelma kecantikannya itu dalam perkataan, dalam senyuman, dalam interaksi bersama pasangan di rumah dan juga berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Itulah sibrah Allah, dan Allah menyatakan siapa lagi yang lebih baik celupannya berbanding dengan celupan daripada Allah. Dan ini sebagai satu pemuliaan lah Ustaz ya, bila kita bersungguh-sungguh, bila kena nak celup itu dia kena berkorban sikitlah. Ada yang kata saya tak naklah jadi warna biru contohnya kan, ataupun saya tak nak jadi warna hijau, tetapi bila dicelup itu kita bersedia untuk menukar cara kita berfikir, menukar cara kita berperasaan. Kalau kita rasa marah tapi bila Allah tak marah, kita pun tak apalah, saya ikut celupan Allah. Kalau katakan saya nak fikir gaya A, tetapi bila Allah kata sila ikut gaya B, kalau seseorang ingin dimuliakan oleh Allah sebagaimana tuan-tuan ikuti sekarang ini, kita bersedia maksudnya, dan akhirnya kita akan menghasilkan yang sesuatu yang lawa ya, sesuatu yang cantik. Wa nahnu lahu abidun. Itulah ayat 138. Ayat 139 Allah cakap, Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, atuhajunana fillah ya. Katakanlah, adakah kamu hendak berdebat dengan kami mengenai Allah padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ini kita beri perhatian sikit ya tuan-tuan yang di rumah, perkataannya wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ya, tidak di sini dinyatakan rabbuna ya, bukannya dia adalah pencipta kami. Di sini rabbuna, Tuhan kami, ataupun bahasa Inggerisnya master maksudnya. Dia macam bos lah, yang mendidik, yang membesarkan, menjaga semuanya. Dia lebih kurang, kalau biasanya Ustaz ni kadang-kadang ada orang bekerja, dia bila dia tak puas hati dengan bos, dia bercakap-cakap. Dia cakap-cakap pasal bos dia dekat kafeteria ke apa ke. Tapi cuba bayangkan ya, dia cakaplah bosnya ni gemuk lah, bosnya ni lambat lah, ini apa sebagainya. Tapi kalau bosnya tiba-tiba ada kat belakang dia, dia tak perasan ni, tiba-tiba belakangnya ada bos dia. Rasanya apa dia buat Ustaz? Terkejut dia ya, dia tahu kan. Sebenarnya orang-orang Yahudi Nasrani ini dia suka sangat cakap-cakap pasal Rabbuna wa Rabbukum. Dia cakap perkara-perkara Tuhan ini beginilah, begitu, malaikat Jibril ni Tuhan salah hantar alamat sebagainya, macam-macam ya. Sebenarnya kalau Tuhan betul-betul dia sedar Tuhan tu siapa ya, mereka tak mampu ya, tak sanggup buat perkara tersebut. Dan bagi kita tuan-tuan, kita akan jaga apa yang kita buat apabila kita mengaku bahawa wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ya, bagiku adalah amalanku, bagi kamu amalan kamu. Kami tetap juga akan ikhlas buat betul-betul hanya untuk lahu, kepada Allah. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita mempunyai hati yang ikhlas, hati yang tidak berbolak-balik. Ya, tidak berbolak-balik. Maksudnya apa? Maksudnya tidaklah waktu tertentu kita guna cara Islam, waktu tertentu saya nak jadi macam style Yahudi sikitlah, kan, ataupun kadang-kadang saya nak style Nasrani sikit. Kita mungkin tidak tukar agama, tetapi gaya hidup itu Ustaz ya. Millah itu, kalau ayat yang sebelum ini, walan tarda ankal yahudu an-nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut jalan hidup orang-orang Nasrani ini ya. Jadi itulah ayat 139. Dan ayat 140 itu panjang bagi tuan-tuan yang melihat pada ayat ini ya.
Atau kamu orang Yahudi Nasrani berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi Nasrani, katakanlah kamu yang lebih tahu ke Allah. Ya, kamu yang lebih tahu ke Allah. Apa panduan untuk kita, walaupun ini memang untuk Nasrani dan Yahudi, tapi untuk kita sebenarnya Allah lah yang tahu siapa yang Islam sebenar-benarnya. Macam mana kita nak tahu? Kita kena kembali balik kepada kitab ini. Ya, dia tak boleh lari dah ustaz ya. Quran ini sebagai SOP, panduan untuk kita. Bila tuan-tuan memilih untuk mendalami satu halaman demi satu halaman, tertinggal ikut balik pukul 5, tertinggal ikut pukul 10. Sebenarnya kita dalam proses untuk memastikan kita mengikut pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Dan dalam ayat ini, waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, ya, siapa yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan syahadah, ya, kesaksiannya bahawa Ibrahim dan anaknya bukan Yahudi dan Nasrani. Kerana mereka tahu, ya, kalau betul-betul baca pada kitab yang asal mereka tahu. Tetapi ustaz ya, kadang-kadang bukan mudah untuk kita menukar jalan hidup kita. Yang tadi celupan tadi tu, kita dah biasa buat cara A contohnya. Katakan ibu ataupun ayah suka mendidik anak dengan marah-marah. Dah biasa selama hari ni kena batang penyapu dengan rotan dengan apa lagi? Dengan tali pinggang. Tiba-tiba Allah cakap, Nabi cakap, janganlah pakai tali pinggang tersebut. Pada waktu itu, mana boleh dulu kalau ayah saya tak buat begitu, saya tak jadi orang. Contohnya ustaz ya. Padahal sebenarnya sebenarnya siapa yang tahu sebenarnya yang cara terbaik. Ini sebagai panduan agar kita tidak mengambil sifat, walaupun tak masuk Yahudi Nasrani, tapi mengambil sifat Yahudi ataupun Nasrani yang ditunjukkan beramal tanpa ilmu Nasrani, ya, dan ada ilmu tetapi suka corner, suka memanipulasikan apa yang ada, itu adalah ciri Yahudi. Dan di hujung itu, tilka ummatun qad khalat. Sama ayat ini dalam ayat hari semalam ustaz. Ayat 134, tilka ummatun qad khalat. Okey. Allah ulang dua kali kepada kita. Nak ceritanya apa? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, kalau semalam itu laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, mereka amalan mereka dapat, kita akan dapat apa yang kita buat. Jadi kesimpulannya, wala tusaluna amma kanu ya'malun, jangan persoalkan pasal orang lain ataupun orang terdahulu. Kita cakap dulu orang Islam dah gemilang, saya pun insya-Allah gemilang. Dia bukan sekadar itu, tetapi kita kena ya'malun, kena beramal. Dan inilah panduan yang kita boleh lihat. Jadi sebabnya kalau boleh ustaz ya, ulang balik ayat 141 ini, pasal dia dah ulang dua kali semalam dengan hari ini. Tapi kita ingat bahawa kita jangan istilahnya gembira dengan sejarah kita. Kita kata nenek moyang saya dulu habis. Ustaz ya. Yang penting adalah hari ini, sekarang, apa yang kita buat. Silakan Ustaz, ayat 141. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Saya nak mention sikit sahabat-sahabat di Facebook kita Ustaz. Yeah. Ada yang tanya, Nik Zaimah, Ustaz teranum apa hari ni? Khadijah Muhammad Taib kata minta teranum Bayati Kurdi sekali Ustaz. Dan ada yang jawab Bilqis Puteri kata rasanya teranum Nahwan hari ni kot. Saya saja tak beritahu. Okay. Maka ada yang jawab sendiri. Semalam ramai yang suka Nahwan Ustaz. Ya, semalam suka Nahwan. So hari ini saya baca setengah muka yang pertama tadi saya baca dengan teranum Bayati Kurdi. Sebagaimana yang diminta oleh Khadijah Muhammad Taib. Dan betul Bilqis Puteri, setengah muka yang kedua ni saya baca dengan teranum Nahwan. Teranum ingat ia sebagai alat untuk kita nak capai apa yang Nabi sebut, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kamu. Baca Al-Quran dengan suara yang baik, maka teranum alunan-alunan yang dipopularkan oleh qari-qari Arab, kerana mereka orang Arab, mereka faham Quran. Lalu kita ambil alunan itu, kita membaca Al-Quran, kita guna suara yang baik. Alhamdulillah. So saya nak ulang ayat 141 dengan teranum Nahwan jugalah menjawab. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
Sadaqallahul azim. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawapan tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Jadi apa yang telah berlaku gone by gone saja istilah bahasa Inggerisnya. Yang penting ialah apa yang kita buat. Kita cakap Bani Israel ni teruklah apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa, zaman ini pun di Israel, tetapi sebenarnya yang penting ialah kita bertanya, selepas saya mengikuti kisah-kisah pelajaran daripada surah Al-Baqarah juz yang pertama ini, saya buat apa? Ya, saya buat apa? Kalau katakan saya selalu melihat apalah yang saya buat pada hari ini, apalah sumbangan saya kepada keluarga, kepada masyarakat dengan panduan daripada Al-Quran, kalau kita dapat jawab itu sebagai perjuangan kita, itu adalah salah satu daripada respon kita daripada ayat 141 yang berulang sama seperti ayat 134 yang kita lihat pada hari semalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah panduan daripada Al-Quran untuk selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kuatkan penghujahan kita, kuatkan hati kita bahawa sebenarnya jalan ikhlas dalam ayat 139 wa nahnu lahu mukhlisun, ataupun jalan abd kehambaan ayat 138, ataupun jalan bukan musyrik pada ayat 135, di hujung-hujung itu adalah penekanan demi penekanan bahawa jalan hidup Islam bukan main-main. Ia adalah satu perkara hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hargai dan kita buktikan dalam bentuk kita jaga diri kita, keluarga kita, beri sumbangan. Bagi tuan-tuan yang sebagai seorang doktor, beri sumbangan kepada masyarakat dalam bahagian perubatan, mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bertugas sebagai guru, teruskan perjuangan. Misalnya bila dah masuk ke sekolah ini, kuatkan. Yang dah lepas, kitalah yang nak membina kecemerlangan, berteraskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita pada 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, kita ingin melihat, kita nak menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai panduan gaya hidup kita pada setiap hari. Kita semak setiap hari, adakah hari ini saya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara makan saya, cara saya bercakap, saya berinteraksi dengan anak, dengan pekerja. Kita semak dari hari ke hari. Yang pertama. Yang kedua, kita kuatkan keimanan pada Allah, dengan kita membaca Al-Quran, nescaya insya-Allah Allah akan beri kecukupan. Hati kita ini ada kafa, rasa cukup, rasa tidak perlu lagi kita mengambil identiti daripada Korea, daripada Amerika, daripada mana, kecuali identiti itu mesti selaras dengan Al-Quran. Dan yang ketiganya, selalu semak gaya pemikiran dan perasaan kita agar sentiasa berteraskan kehambaan pada Allah, dicelup dengan celupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di penghujung Ustaz, kita doa agar Allah izinkan kita dicelup betul-betul. Amin, amin. Dan cantik pakaiannya itu sehinggakan orang di dunia, keluarga kita rasa wah cantiklah ayah, bukan sekadar pakaian fizikal tetapi dicelup dengan agama Allah, sehinggakan cantiklah, handsome lah ayah, kerana akhlak ayah di tempat kerja, di rumah amat-amat indah dan sedap ditatapi, dihargai oleh seluruh dunia. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Inilah kehebatan Islam. Bila bahasa Ustaz Fazil sebut, bila kita dah beriman, kita akan wa nahnu lahu muslimun, kita serah pada Allah, wa nahnu lahu mukhlisun, kita ikhlas, kita akan melaksanakan apa jua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya untuk Allah. Yang mana kita selalu ijtihad dalam solat kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Solatku, ibadatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga culupan dan acuan Allah dalam hati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati,
tetapkanlah hati kami ya Allah dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam kesesatan kecuali Kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sentiasa menyedarkan kami ya Allah. Ya Allah, campakkanlah dalam hati kami ya Allah, hati yang sentiasa cintakan akan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kekufuran sebagai perkara yang paling kami benci dalam hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, celupkanlah hati kami dengan celupan hidayah agama-Mu ya Allah. Ya Allah, celupkanlah hati kami dengan celupan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada celupan tangan-tangan manusia yang berhasad dengki dengan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya salat kami ya Allah, sesungguhnya ibadat-ibadat kami ya Allah, hidup kami ya Allah, mati kami ya Allah, hanyalah untuk-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga ini memberi semangat kepada kita terus dicelup dengan celupan daripada Allah SWT. Dan salah satu daripada usaha kita nak memastikan usaha ini, dunia ini dicelup dengan celupan terbaik Ustaz ya. Amin. Adalah Wakaf untuk Ummah, satu program inisiatif untuk kita memastikan bahawa celupan itu difahami dengan kerangka yang betul, dengan membaca Al-Quran, memahami dan juga kita amalkan. Dan sumbangan tuan-tuan dalam program Wakaf Al-Quran ini, kita doakan ia menjadi asbab untuk kita terus dicukupkan oleh Allah dalam kehidupan kita seharian. Jadi Ustaz, kita di penghujung rancangan kita ada ulangan pada jam 5 petang ya, kemudian malam pada jam 10 malam dan pada 6 pagi ya, di mana tuan-tuan boleh mengikuti balik semula. Pastikan harapnya kita faham dan kita dapat amalkan apa yang kita belajar pada hari ini, dan kita akan sama-sama bersiaran pada hari esok insya-Allah. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita ya, penaja kita Mofas yang pastinya ingin melihat terus tuan-tuan sekalian membaca daripada juzuk yang baru hari esok insya-Allah. Dan di hujung nanti Ustaz akan baca sekali lagi. Biasanya Ustaz dulu-dulu waktu dululah ya, kalau saya beli baju RM10 pun dah mahal. RM10 dah mahal kan. Lepas tu bila dah tu mungkin orang kata harga RM100 dah mahal. Semalam saya dengar cerita ada orang pakai baju Ustaz berpuluh ribu sehelai. Tetapi rupa-rupanya kalau kita dapat celupan Allah, harganya tidak ternilai Ustaz. Jadi kita bertemu lagi insya-Allah pada hari esok. My Quran Time, baca faham amal. Kita dengarkan bersama dengan Ustaz Tirmizi ayat 138, celupan dengan celupan Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن صدق الله